Assalamualaikum, Pak Bina dan Pak Syifa. Untuk kelas hari Khamis, 17 hari bulan, cikgu terpaksa buat rakaman ini kerana hari Khamis cikgu terlibat dengan mesyuarat postmortem SPM. Jadi hari ini cikgu akan terangkan tentang tajuk 6.4 iaitu isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Okay, jadi cikgu harap semasa rakaman ini, semasa anda mengikuti rakaman ni, cikgu syorkan anda supaya ada buku teks bersama-sama. Okey. Jadi sekejap ya, cikgu sedang tekan butang untuk untuk slide. Jadi sementara tu anda bolehlah buka buku teks muka surat 108. Okey, untuk tajuk 6.4 ni, kita akan tengok beberapa contoh soalan ya. Sebab kalau tak tengok contoh soalan, awak tak akan nampaklah tajuk ni dia nak kaitkan dengan soalan macam mana. Okey, jadi untuk soalan 3 ni, cikgu minta awak untuk salin ya. Salin soalan, salin jawapan dan kena salin juga rajah ni. Okey, kita tengok. Rajah 3.1 menunjukkan sel X dan sel Y mengalami dua jenis pembahagian sel yang berbeza. Okey, jadi kalau awak tengok di sini ada sel X dan sel Y. Okey, yang ni X. Okey, sekejap cikgu ambil pen. Okey, yang ni sel X dan ini adalah sel Y menjalani dua jenis. Dia dah bagi tahu dah menjalani dua jenis pembahagian sel yang berbeza. Jadi cikgu dah tulis siap-siap dekat awak. Walaupun dia tak bagi tahu, jadi cikgu dah tulis siap-siap. Okey, yang ni ialah mitosis, yang ni ialah meiosis. Macam mana cikgu tahu tu mitosis, tu meiosis? Okey, cikgu kenal daripada sini. Ini ialah kromosom. Okey, kalau yang ni cikgu dah ajar awak kan, yang ni sama besar, sama saiz, bila dia melibatkan kromosom homolog, awak hanya jumpa homolog ni dalam meiosis 1. Okey, awak hanya jumpa homolog, kromosom homolog ni dalam meiosis 1. Yang kedua, petunjuk dia macam mana kita nak tahu dia meiosis ialah kita tengok ni ada separuh-separuh ni. Ada separuh hitam, ada separuh putih. Maknanya dia sudah menjalani pindah silang dalam profasa 1. Okay, jadi ini ialah jenis pembahagian sel meiosis. Yang ni ialah mitosis kerana kromosom saja ni kromosom saja. Okey, jadi namakan struktur berlabel P dan Q. Okey, jadi struktur berlabel P dan Q, P ialah centriole kan? Centriole. Okey, dan Q ialah dia nak yang ni saja. So awak tak boleh kata kromosom homolog. Kromosom homolog dia kena macam ni. Dia kena macam ni. Okey, kromosom homolog. Jadi ini nak yang ni saja. Maka ini ialah kromosom pun betul. Awak nak sebut kromatik beradik pun betul. Okey, kromosom pun betul, kromatik beradik saja pun betul. Okey. Nyatakan satu fungsi P. P ni ialah untuk kalau tak ada centriole ni tak adalah gentian gelendung. Ni gentian gelendung ni. Ni gentian gelendung ni. Okey, jadi fungsi P ialah menghasilkan membentuk gentian gelendung semasa pembahagian sel. Okey, jadi kalau tak ada P ni, tak ada gentian gelendung, kromosom tak boleh berada di tak boleh sentroma kromosom tu dia tak boleh melekat ataupun berada pada gentian gelendung. Okey, kalau tak ada P, tak ada gentian gelendung. Jadi apa fungsi P? Membentuk gentian gelendung semasa pembahagian sel. Jadi untuk soalan 3 ni salin nanti dalam fail nota. Okey, seterusnya soalan 3A2. Yang ni pun kena saling. Okey, kita tengok soalan. Nyatakan kepentingan pembahagian sel dalam X dan Y. Kenapa nak kena buat pembahagian sel dalam X dan Y? So kita back balik dalam X dan Y. Kenapa kena buat pembahagian sel dalam X? X tu ialah mitosis.
So kena carilah jawapan. Oh, untuk mitosis ni kenapa kena buat mitosis? Apa kepentingan mitosis? Okey. Untuk Y, apa kepentingan meiosis? Okey, jadi untuk X ni ialah untuk melakukan pertumbuhan. Okey, ataupun awak nak jawab untuk menggantikan sel mati, sel rosak. Ataupun awak nak jawab untuk menggandakan bilangan sel tanpa mengubah kandungan genetik. Ataupun awak nak jawab mengekalkan bilangan kromosom spesies. Okey, awak bagi je mana-mana fungsi kepentingan mitosis. Boleh berlaku. Okey, mana-mana kepentingan mitosis untuk pertumbuhan, untuk regenerasi. Ingat tak? Untuk regenerasi apa lagi? Untuk perkembangan zygote kan? Ada dalam buku teks. Okey. Okey, seterusnya apa kepentingan meiosis? Meiosis kan berlaku dalam sel pembiakan. Jadi fungsinya ialah untuk menghasilkan gamet ataupun sel pembiakan yang haploid. Apa dia haploid? Haploid ni ialah half-half, separuh. Okey, ingat tak? Bila sebut gamet ni, dia boleh sperma, oosit sekunder. Okey, menghasilkan gamet yang haploid. Dan ataupun nak jawab menghasilkan variasi. Cikgu, kenapa variasi cikgu? Yalah sebab bila sperma yang bawa genetik, yang bawa kandungan genetik lelaki bersenyawa dengan oosit sekunder yang bawa kandungan genetik perempuan, bila dia membentuk zygote, maka terhasillah zygote yang ada ciri lelaki, ciri perempuan. Maknanya dia ada bawa ciri paternal sebelah ayah kita, dan bawa ciri maternal sebelah mak kita. So bila bergabung terhasillah ada yang paternal, ada yang maternal. So terhasillah variasi. Okey. Soalan 3B, yang ni pun awak kena saling. Okey, berdasarkan rajah 3.1, nyatakan dua perbezaan dalam pembahagian sel antara sel X dan sel Y. Okey, untuk yang ni awak tak boleh jawab beza mitosis dan meiosis. Tak boleh. Awak kena rujuk rajah tadi. Kena rujuk tengok gambar sel X, kena tengok gambar sel Y tadi. Okey, so sel X tadi menjalani mitosis. Sel Y tadi menjalani meiosis peringkat 1. Okey, kena spesifik. Meiosis peringkat 1. Peringkat apa? Kalau awak tengok tadi dia asing-asing ke? Dia asing-asing. Ingat cikgu ada ajar awak pakmat, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Kalau profasa, padat, tebal, pendek. Kalau metafasa, mari beratur tengah-tengah. Anafasa, asing-asing. Jadi kalau awak tengok gambar tadi, X tu ialah peringkat anafasa. Kalau sel Y kena tulis peringkat anafasa 1 kerana dia adalah meiosis 1. Kalau dia meiosis 2, kita kena tulis anafasa 2. Okey, sel X gentian gelendung mengecut, memendek, menyebabkan kromatik kembar. Okey, kalau awak tengok balik gambar tu, kromatik kembar tertarik ke kutub bertentangan dan dikenali sebagai kromosom anak. Tetapi untuk sel Y, gentian gelendung mengecut, memendek, sama je jawapan. Tetapi yang ni kromosom homolog berpisah. Cikgu, kenapa sini diguna kromosom homolog? Kenapa yang ni diguna kromatik kembar? Okey, cikgu akan back balik kepada slide. Awak nampak tak? Dia asal-asal dua ni kromosom homolog beratur di tengah-tengah. Asal-asal dia duduk macam ni. Dia duduk macam ni. Besar-besar, kecil-kecil. Tapi dia sama saiz. Dia beratur tengah-tengah. Okey, yang ni besar, sama besar Okey, dia beratur tengah-tengah. Masa dia beratur ni, dia panggil kromosom homolog. Tapi bila dia berpisah, nampak tak dia berpisah? Yang ni pergi sana, yang ni pergi sini, yang ni pergi atas, yang ni pergi bawah. So kita panggil kromosom homolog berpisah. Okey? Boleh yang ni asal-asal dia duduk macam mana? Yang ni dia duduk asal-asal macam ni. Bila cikgu potong tu yang jadi separuh sini, separuh sini. So sebab itulah kita panggil yang ni. Okey, kita tengok balik. Gentian gelendung mengecut dan memendek menyebabkan kromatik kembar. Apa cikgu kromatik kembar? Sebab ni baru satu kromosom. Okey, satu kromatik, dua kromatik. 1, 2. So bila dia duduk sama-sama kita panggil kromatik kembar.
Jadi bila cikgu potong gitu, kromatik kembar tertarik ke kutub bertentangan. Dia dah berpisah. Kromatik kembar berpisah lalu membentuk kromosom anak. Yang ni pula asal-asal dia duduk macam ni. Okay, dia duduk macam ni. So kita kata kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub sel bertentangan. Okay, boleh Benda yang sama, cuma istilah dia berbeza. Okay, yang tu pun salin. Okay, seterusnya kita tengok isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Okay, sebelum ni awak dah belajar, kita sel ni dikawal oleh sistem kawalan khas pada setiap fasa G1, S, G2, kemudian barulah dia masuk proses mitosis dan barulah cytokinesis dia putus kan. Dia putus jadi 2 sel anak. Betul tak? Okey, jadi kita sel ni dia dikawal oleh sistem kawalan. Macam-macam mana pun dia kena ikut sistem kawalan ni. Dia kena masuk peringkat G1 dulu, lepas tu siap, baru masuk peringkat S, barulah masuk peringkat G2. Bila dah settle semua ni, barulah dia bersedia untuk masuk peringkat Pak Mat ni. Okay, barulah dia bersedia masuk profasa, metafasa, anafasa, telofasa untuk memastikan pembahagian sel berlaku dengan sempurna. Pembahagian sel yang tidak terkawal akan menyebabkan pembentukan tumor atau ketumbuhan. Apa maksud dia? Maksudnya ialah kalau sel awak tu dia tak membahagi ikut G1, lepas tu S, G2, lepas tu Pak Mat, barulah cytokinesis menghasilkan 2 sel anak. Lepas tu dia buat lagi 2 lagi sel anak, 2. Apa jadi kalau dia tak ikut kita sel ni? Daripada 1, 10 selalu. Dia menghasilkan 10 selalu sel baru. Lepas tu dia buat lagi 10 lagi. Maka itulah yang menyebabkan berlakunya tumor atau ketumbuhan. Okey, awak pernah dengar kan? Orang tu tiba-tiba ada kanser. Lepas tu duduk sekejap kanser tahap 2. Duduk sekejap kanser tahap 4. Kenapa cepat sangat tu dia merebak? Sebab inilah sel dia membahagi tak ikut kita sel. Dia tak ikut kita sel. Sebab kalau dia ikut kita sel, dia kena membahagi 2. Sekarang 1 jadi 10. 1 jadi 100. Okey, contoh cikgu kata. Okey, jadi tumor ni, tumor atau ketumbuhan ni ada 2 jenis iaitu tumor benigna dan tumor malignant. Okey, jadi tumor ni ada 2 jenis, tumor benigna dan tumor malignant. Okey, kita tengok tumor benigna. Okey, tumor benign ialah tumor yang tidak berbahaya. Okey, tumor yang tidak berbahaya sebab dia tak merebak. Jadi bila dia tak merebak, dia boleh dibuang melalui pembedahan. Okey, maknanya kalau awak ada ketumbuhan benign, tumor benign ni duduk situ je. Dan kita boleh, doktor akan buat pembedahan, buang. So tak ada dah lah. Okey, so itu adalah tumor benign. Okey, kalau tumor malignant ni kita juga panggil dia sebagai kanser dan sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Kenapa boleh dapat tumor malignant ni? Disebabkan oleh terdedah kepada radiasi seperti sinar X, sinar gamma dan sinar ultraungu. Ini ialah orang panggil sinar radioaktif. Sinar radioaktif. Terdedah kepada sinar X, sinar gamma, sinar ultraungu. Ataupun disebabkan oleh terdedah kepada bahan kimia yang seperti tar yang terdapat dalam tembakau. Okay, ataupun terdedah kepada karsinogen seperti formaldehid dan benzena, ataupun mungkin disebabkan oleh faktor genetik ataupun disebabkan oleh bakteria dan virus. Maka terkena kanser, dan kanser ni sebab dia boleh merebak, maka dia berbahaya. Sebab tu kalau awak tengok contoh kanser payudara kan, mula-mula kena sebelah, lepas tu dia merebak ke sebelah pula. Itulah tumor malignant. Kenapa dia berbahaya? Sebab dia boleh merebak. Jadi awak kena ingatlah, kenapa boleh jadi kanser ni cikgu? Sebab terdedah kepada radiasi, seperti sinar X, sinar gamma, sinar ultraungu, terdedah kepada bahan kimia dalam
tembakau, disebabkan oleh terdedah kepada karsinogen, formaldehid, benzena, disebabkan oleh faktor genetik dan bakteria dan virus. Okey, sebenarnya kita ada banyak jenis kanser. Okey, cikgu, yang ni untuk sepintas lalu awak lah awak kena tahu, jaga diri awak kita berdoa lah supaya kita tidak, orang kata apa, dijauhkan lah daripada jenis-jenis kanser ni. Jadi kalau awak tengok ada kanser kulit, kanser ovari, kanser perut, kanser usus, kanser peparu, kanser esophagus, kanser darah, kanser tulang dan sebagainya. Banyak sangat kanser Okey. So inilah yang cikgu kata tadi. Kalau awak tengok di sini, awak tengok ni normal cell. Ni semua ni sel normal, sel sehat, sel sehat, sel sehat. Tapi bila ada je sel kanser, ada je satu sel kanser, maka dia tak membahagi dua. Dia terus membahagi, mungkin jadi 100, mungkin jadi 50. So nampak tak? Bila dia dah merebak ni, maka dia akan mengganggu fungsi sel normal. Okey, so kita tengok dahulu macam mana sel ni, sel kanser ni berlaku. Yang ni pun cikgu nak awak saling. Okey, bersama-sama dengan gambar ni. Okey, salin bersama-sama dengan gambar. Kita tengok sel yang tak abnormal akan membahagi berterusan dan menghasilkan tumor. Nampak tak? Semua ni sel normal belakang. Tiba-tiba ada 3 sel tidak normal. Dia bukan duduk situ saja, bukan ada 3 je. Sel yang 3 yang tak abnormal tu, dia akan membahagi. Banyak sekali membahagi tu banyak, maka menghasilkan tumor, ketumbuhan. Okay. Sel kanser akan merebak dan bersaing dengan sel sekitar untuk mendapatkan nutrien dan memusnahkan sel-sel normal di sekitarnya. Bila dia dah merebak, dia akan baluh, dia akan bersaing dengan sel-sel normal sebab dia pun nak dapat nutrien, dia pun nak dapat tenaga dan dia akan musnahkan pula sel-sel normal di sekitarnya. Keadaan ini akan mengganggu fungsi tisu-tisu di sekitarnya. Dan awak nampak tak? Dia dah besar dah. Kanser yang tidak dapat dikesan pada peringkat awal akan menyebabkan kerosakan organ dan akhirnya membawa maut. Apa maksud dia ni? Maksud dia kadang-kadang orang tu tak sedar dia dah kanser tahap 3 dah. Duduk sekejap kanser tahap 4 dan mati. Okay, sebab kita tak, orang kata apa, tak boleh nak dikesan pada peringkat awal. Okay, sel kanser boleh merebak melalui salur limfa dan salur darah ke bahagian lain tubuh. So nampak tak? Dia dekat dengan salur limfa, dia dekat dengan salur darah ni. Jadi sebab tu dia boleh merebak. Dia boleh masuk, dibawa oleh darah, merebak pula ke bahagian tubuh yang lain. Dan tumor baru akan terbentuk pada organ-organ lain. Kalau tumor benigna tadi, kalau ketumbuhan benigna, dia tumbuh sini je. Dia tak merebak. Tu kalau ketumbuhan benigna. Kalau yang jenis merebak ni, kita panggil kanser malignant atau ketumbuhan malignant atau tumor malignant. Yang jenis merebak tu tumor malignant. Okay, jelas Okay, kita tengok soalan. Ini adalah contoh soalan trial Kelantan. Rajah 1.5 menunjukkan, yang ni pun salin banyak kerja awak kena salin sebab cikgu nak biasakan awak dengan soalan-soalan. Okey, rajah 3 menunjukkan binaan sel-sel normal, yang ni sel normal dan sel-sel kanser pada hati seorang penghidap hepatoma. Jadi kalau awak tengok ada perkataan hepatoma, maknanya orang tu kena kanser hati. Nyatakan 2 perbezaan di antara sel normal dan sel kanser. Jadi kalau kita tengok sel normal ni, nukleus dia besar. Okay, nukleus dia besar. Yang ni nukleus dia lagi besar, berganda-ganda besar. Okay, sel normal, sitoplasma besar. Okay, sitoplasma besar. Okay, nampak kan besar ni, ruang dia ni besar. Ni ruang dia, antara yang ni besar. Tapi yang ni awak nampak tak? Sitoplasma dia kecil. Mana kecil cikgu? Ni ruang dia ni. Ni. Sikit je. Yang ni tebal so besar. Sitoplasma besar. Yang ni sitoplasma kecil.
Okay, kemudian nucleolus. Nucleolus ni yang ni ni. So nucleolus dia yang hitam ni, hitam ni. Nucleolus dia tunggal, ada satu je yang normal. Tapi kalau cell cancer ni awak nampak tak? Ni sebut dia nucleolus. So nucleolus dia banyak berganda. Okay, dalam nukleus untuk sel normal, kromatin dia halus licin. Kromatin dia yang tali-tali tu, halus, licin, kecil. Tapi kalau sel cancer ni kita akan nampak kromatin dia. Oh, ingat tak kromatin? Kromatin tintin ni tali, kromosom dalam bentuk tali. So mungkin kromatin dia tebal. Kalau yang ni halus. Okay, boleh nanti salin. Okay, yang ni tak payah salin lah. Okay, saja je cikgu nak tunjukkan contoh makanan yang menyebabkan kanser, iaitu contoh fried potatoes, donat. Sebab apa cikgu donat ni? Sebab terlalu banyak dia guna pewarna. Okay, terlalu banyak ni guna pewarna, perisa. Okay, semua tu adalah bahan bahaya. Okay, sweetened beverages, burnt meat, hot dogs. Semua ni banyak menggunakan bahan pengawet, pewarna, perisa. Jadi itu adalah contoh makanan yang mengandungi yang menyebabkan kanser. Yang ni pula contoh-contoh makanan yang anti-cancer foods. Okay, contoh macam kunyit, okay, sayur-sayuran berdaun hijau, okay, tomatoes dan sebagainya. Yang ni pun cikgu dah bagi tahu tadi apakah yang menyebabkan kanser, mungkin sebab genetik, asap rokok, terdedah kepada cahaya sinar UV berlebihan. Dia kena ada perkataan berlebihan. Ataupun sinar ultra ungu, sinar radioaktif dan sebagainya. Okey, seterusnya. Yang ni pun kena saling juga. Terangkan bagaimana sel-sel kanser menjejaskan sel-sel normal pada organ tersebut. Okey, jadi sel kanser dia akan bersaing. Cikgu kata dia baloh. Dia bersaing dengan sel-sel normal. Sebab apa dia baloh? Untuk mendapatkan bekalan nutrien, tenaga, glukosa, oksigen. Sel kanser ni dia akan baloh, dia akan compete dengan sel-sel normal sebab dia pun nak dapat nutrien, dia nak dapat tenaga, dia nak dapat glukosa, dia nak dapat oksigen. Untuk apa? Untuk pertumbuhan sel kanser, membolehkan sel-sel kanser membahagi dengan bebas dan tidak terkawal tanpa mengikut kitas sel. Jadi bila dia dapat banyak nutrien, tenaga, glukosa, maka dia akan membahagi dengan bebas dan tidak terkawal. Dia tak ikut kitas sel. Kalau dia ikut kitas sel, dia kena membahagi dua. Satu sel membahagi jadi dua. Yang ni satu jadi 10, satu jadi 100. Jadi bila dia dah banyak, kesan akibat dia, sel kanser menyerang, memusnahkan sel-sel normal, menyebabkan fungsi hati, kanser hati tadi, menyebabkan fungsi hati terganggu, maka proses detoksifikasi nyah toksin tidak dapat dilakukan oleh hati dan sel-sel kanser akan merebak ke bahagian lain melalui aliran darah atau limfa. Okey, jelas nanti salin. Okey, seterusnya kita masuk kepada kesan ketidaknormalan semasa pembahagian meiosis. Tadi mitosis, sekarang kita nak tengok pula apa jadi kalau meiosis pula tak normal. Okey, so kalau meiosis tak normal, apa jadi? Menyebabkan penyakit genetik. Penyakit genetik seperti sindrom Down. Kenapa tu? Kenapa jadi sindrom Down? Awak tahu tak sindrom Down ni apa? Kejap sindrom Down yang ni kalau awak perasan awak memerhati di sekeliling awak pernah tak awak nampak macam muka dia macam ni. Muka dia orang kata apa kalau Kelantan panggil spacing. Awak tengok dia mesti macam spacing je muka dia. Ni sindrom Down lah. Sindrom Down ni dia boleh kena kepada lelaki, dia boleh kena kepada perempuan. So sebab tu kita ada sindrom Down lelaki, sindrom Down perempuan. Okey, kita tengok dulu. Kenapa boleh jadi sindrom Down? Kerana gentian gelendung gagal berfungsi semasa anafasa 1 atau anafasa 2. Dia boleh berlaku mana-mana. Sama ada di semasa anafasa 1 ataupun semasa anafasa 2. Jadi bila gentian gelendung tak ada,
Apa jadi? Kromosom tak boleh berpisah. Sebab tak ada gentian gelendung. Awak faham ke? Cikgu lukis kejap Awak belajar kan ni centrio. Centrio kan ada dua. Hujung ni dengan hujung ni. So daripada centrio ni terbentuk gentian gelendung. Okay. Sekarang tak ada gentian gelendung. Okay, sekejap cikgu lukis. Okay, sekarang tak ada gentian gelendung. Tak jadi gentian gelendung. Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada, boleh tak kromosom nak berpisah? Tak boleh lah. Okay, sekejap cikgu lukis untuk awak. Kalau ada gentian gelendung, katakan cikgu lukis Okay, gentian gelendung, dia boleh, kromosom boleh beratur di tengah-tengah. Kalau ada gentian gelendung, sebab sentromer ni melekat pada gentian gelendung. Sentromer ni kat tengah ni. Ni sentrio, jangan tukar. Ni sentromer. Akan melekat pada gentian gelendung. Barulah dia boleh beratur tengah-tengah. Bila dah beratur tengah-tengah, nanti dia akan berpisah. Okay, cikgu nak potong. Dia akan berpisah, cikgu potong. Maka dia akan jadi macam ni. Dia akan berpisah. Yang ni kalau normal. Kalau normal. Maka daripada bila dia beratur, mari beratur tengah-tengah, kemudian dia akan masuk anafasa asing-asing. Boleh? Kalau ada gentian gelendung. Sekarang ni gentian gelendung tak ada. Tak ada. Semasa anafasa 1, anafasa 2, tak ada. Gentian gelendung tak ada. Maka kromosom tidak boleh berpisah. Dia tak akan berpisah lah sebab tak ada gentian gelendung. Jadi kita panggil tidak berpisah tu ialah tak disjungsi. Okay, tak berpisah tu kita panggil istilah dia tak disjungsi. Maka gamet akan mempunyai bilangan kromosom tidak normal sama ada 22 atau 24. Cikgu saya tak faham. Okey, gini. Kalau awak dah belajar kan, gamet dia akan bawa separuh. Katakan contoh manusia. Kita ada 46 kromosom. 46 kromosom. Sel soma. Tapi kalau sel gamet, dia akan bawa 23. Separuh kan? Tak faham juga. Gini deh. 2N sama dengan 46. Ni kalau sel soma. Kalau sel gamet, dia kena bawa separuh. Jadi 46 bahagi 2. Maka dalam setiap gamet tu, dia hanya bawa 23. Ni kalau normal. Dia bawa 23 je. Maksudnya sperma bawa 23 kromosom. Oosit sekunder pun bawa 23. Tu kalau normal. Tiba-tiba dia tak boleh berpisah. Maka bila tak boleh berpisah, dia akan bawa kurang 1 atau terlebih 1. Kalau normal 23. Bila tak berpisah dia akan jadi tak normal. So dia bawa 22 kurang so atau 24 terlebih so. Boleh dah. Okey. Jadi jika berlaku persenyawaan antara gamet normal 23 kromosom dengan gamet yang tidak normal 24 kromosom, maka zygote akan menghasil 47 kromosom. Cikgu kata tadi orang normal 46 je. Tapi sekarang dia tak normal. Dia ada 47 cikgu. Terlebih 1 kromosom dia. Okey, jadi dia terlebih 1. Kat mana dia terlebih 1 dekat nombor 21. Jadi kita panggil ini ialah sindrom Down. Cikgu saya tak faham. Okey, tengok gambar deh. Okey, contoh macam ni. Yang ni yang normal deh. Nampak tak dia beratur tengah-tengah. Bila cikgu potong pun, okay, katakan dia berpisah, dia anafasa asing-asing, cantik dia pergi. Okey, comel kan dia pergi. Dia berpisah. Ni normal ni, normal. Kalau macam ni, cuba tengok. Sepatut dia beratur tengah-tengah. Tiba-tiba, tengok tiba-tiba yang ni, tengok dah duduk jauh dah. Bila dia berpisah, cuba tengok. Tengok, yang ni semua comel, berpisah. Awak nampak tak yang ni? Tidak berpisah. Apa cikgu dia tidak berpisah? Awak nampak tak gentian gelendung dia tak sempurna ni? Gentian gelendung dia tidak sempurna. So dia tidak berpisah. Jadi bila tidak berpisah, yang ni kurang 1, yang ni terlebih 1. Boleh. Ataupun mungkin macam ni, yang ni kromosom dah, yang ni kromosom homolog. Cuba awak tengok. Elok je beratur tengah-tengah. Tapi bila dia nak berpisah, tengok ni. Yang ni cantik, berpisah.
Yang ni tak say berpisah. Dia tidak berpisah. Kenapa dia tidak berpisah? Nampak tak gentian gelendung dia problem, bermasalah. Jadi di sini kurang satu, di sini terlebih satu. Okey? Jadi maka terhasillah gamet yang sama ada dia bawa terlebih satu atau terkurang satu. Maka orang normal ada 46 kromosom. Tapi orang sindrom Down cuba awak tengok semua ni dua. Semua dua. Tapi bila sampai dekat nombor 21 ada 3 kromosom. Ada 3 kromosom. So kalau awak tak percaya awak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kalau awak kira satu-satu ni terhasillah 47 kromosom. Dan orang sindrom Down ni memang dia akan terlebih dekat nombor 21. Kromosom dia akan terlebih dekat nombor 21. Jatuh kau tino kau. Memang dah dikaji sebab tu dia panggil sindrom Down ni juga dikenali sebagai trisomy X. Okay, trisomy. Bukan trisomy X, sorry. Trisomy. Dia panggil trisomy. Kenapa? Sebab dia ada 3. Yang lain semua dua-dua. Tiba-tiba dia ada trisomy. Dia ada 3 dekat nombor 21. Okey, dia ada 3 kromosom dekat nombor 21. Maka dia adalah sindrom Down. Okey, boleh ne? Boleh. Sebab tu dia kata ini juga dikenali sebagai trisomy nombor 21. Okey, maka kita kalau awak tengok je trisomy nombor 21, itu adalah sindrom Down, penyakit genetik. Okey, apakah simptom orang yang ada penyakit genetik ni? Ialah yang pertama dia mandul, kerencatan mental, dahi dia lebar, lidah dia terjelir. Kenapa lidah dia terjelir? Sebab Tuhan jadikan dia lidah tu dia lebih panjang daripada orang normal. So lidah dia terkeluar sikit. Okey, dia terkeluar. Mata sepet, hidung penyek. Okey, itu ialah ciri-ciri orang yang ada sindrom Down. Sebab tu kalau awak tengok, awak kenal, ni sindrom Down ni macam ni. Sebab dia ada ciri yang serupa. Okey, yang ni lah yang cikgu kata tadi. Yang ni orang normal dah, orang normal. Maknanya contoh katakan sperma bersenyawa dengan oosit sekunda wanita, maka 23 campur 23 terhasillah 46. Dapatlah manusia normal. Tapi tiba-tiba yang ni, sperma, katakan contoh sperma 24 bersenyawa dengan oosit sekunda wanita yang normal 23. So dapatlah 47. Okey, nampak tak? Lebih satu dah tu, 47 kromosom. Okey. Okey, yang ni awak kena salin Yang ni salin. Asalkan ada soalan je awak kena salin tugas awak. Okey, sel Y. Sel Y tu sel tadi So cikgu tulis dulu ke awak meiosis tadi sel Y tadi. Terdedah kepada sinaran gamma. Sel Y itu ialah sel yang menjalani meiosis tadi. Soalan yang tadi. Telah terdedah kepada sinaran gamma yang menyebabkan kegagalan penghasilan gentian gelendung. Awak nampak je perkataan gentian gelendung, awak ingat balik tadi dia gagal berpisah. Okay, jadi terangkan kesan kepada pembentukan sel anak dari sel Y. Okey, jadi kita tengok soal jawapan dia. Kita bagi tahu dulu sel gamma-gamma ni apa? Sel gamma ni ialah mutagen yang menyebabkan berlaku mutasi. Okey, so mutasi menyebabkan kegagalan pembentukan gentian gelendung yang normal semasa meiosis 1. Jadi apa jadi? Kromosom homolog tidak berpisah dan tidak bergerak ke kutub bertentangan. Maka kesannya ialah menyebabkan sel anak akan mempunyai lebih ataupun kurang bilangan kromosom dan menyebabkan mutasi kromosom yang kita panggil tak disjungsi. Tak apa, yang ni awak salin, yang ni cikgu panggil Lestari-Kebat. Kenapa? Sebab yang ni ada kaitan dengan tingkatan 5. Yang awak belajar ni akan kait pula dengan tingkatan 5. So cikgu ulang balik, sinagama ni apa? Sinagama ni ialah mutagen. Mutagen ni ialah agen yang menyebabkan berlakunya mutasi.
Jadi apa mutasi buat? Mutasi akan menyebabkan kegagalan pembentukan gentian gelendung yang normal semasa meiosis 1. Jadi bila tak ada gentian gelendung, maka kromosom homolog tidak berpisah dan tidak bergerak ke kutub bertentangan. Jadi menyebabkan sel anak lebih satu atau kurang satu. Jadi kita panggil mutasi kromosom atau tak disjungsi. Okey, kita pergi kepada praktis formatif 6.4. Yang ni awak kena buat Okey, kita tengok soalan. Terangkan mengapa kaedah radioterapi digunakan untuk mengawal atau menghentikan pertumbuhan sel kanser. Radioterapi ni awak jangan kata terapi radio. Maknanya dengar radio ke cikgu? Tak. Radio ni radioaktif. Radioterapi ialah satu kaedah rawatan yang digunakan dalam merawat penyakit kanser. Kaedah ini menggunakan radiasi, diguna sinaran radiasi, radioaktif, mengayon bertenaga tinggi untuk membunuh sel kanser. Pemberian dos tinggi ditujukan kepada sasaran tumor untuk menyembuh, mengawal atau mengurangkan simptom-simptom yang dialami. Walau bagaimanapun, bahagian badan yang berdekatan juga akan terkena sinaran radiasi yang boleh mengakibatkan kesan sampingan. Yang ni kaedah baru kalau ada kanser sekarang dia rawat dengan guna bahan radioaktif. Dia kena telan radioaktif. Dan orang tu kalau tak silap cikgu dia kena berada di bilik yang berasingan. Dia tak boleh bercampur dengan orang lain. Sebab radioaktif dia tu boleh memberi kesan pula kepada orang-orang. Jadi yang ni biasanya hospital akan orang kata macam mana akan letak dalam bilik berasingan lah. Kita pun tak boleh nak pergi melawat. Makan minum dia pun dalam bilik dia saja. Okey. Sebab dia rawat orang yang ada kanser tu dengan radioaktif. Maknanya dia makan benda radioaktif untuk bunuh kanser dia tu. Okey, soalan 2. Keadaan tak disjungsi dalam manusia boleh menyebabkan penyakit genetik seperti sindrom Down. Nyatakan bilangan kromosom. So ingatlah kalau sindrom Down ni memang dia 47. Dia terlebih satu daripada orang normal. Nyatakan bilangan kromosom. So 47 kromosom. Dan apakah ciri-ciri yang terdapat pada individu sindrom Down? Ciri dia serupa belaka iaitu kerencatan mental, mata sepet, lidah terjelir, apa lagi? Dahi lebar, hidung penyek. Okey? Jadi setakat ini dahulu. So kita dah habis 6.4, kita dah habis bab 6. Jadi cikgu minta awak siapkan semua praktis formatif, praktis sumatif dan insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung bab 7 iaitu fermentasi. Okey. Assalamualaikum. Yang ni awak tak belajar lagi. So yang ni awak belajar yang tadi 5. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa minggu hadapan. Jangan lupa siapkan segala kerja cikgu. Okey.